Ada orang dia fikir tentang amalan hati, dia meninggalkan amalan zahir. Sebab tak semayang, dia makam, dia tak ambil kulit-kulit semua, dia isi. Hakikat, dia ahli hakikat. La haula wala quwwata illa. Hang bukan hakikat, hang ni geng shortcut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farududhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhi la ya'lamun. Sadaqallahul 'aliyyil 'azim. Wa qala habibuna wa karimuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala habibuna wa karimuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Taala. Kita bersyukur kehadrat Rabbul Jalil Jalla wa Ala atas peluang yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini kita dapat menyambung sedikit lagi muzakarah kita pada hari ini dengan kitab yang kita gunakan, Riyadhus Salihin. Cuma kerana cuti kita agak panjang, saya tak pasti kita punya tajuk perbahasan hari itu kita ingat lagi ke macam mana ke, kalau nak kena rewind balik ke macam mana ke, kan? Takut kita duduk ada kat tengah-tengah jalan nanti kita tak perasan tajuk apa yang kita sedang bincang. Tapi pada hari ini sebagai mukaddimah, kerana masa pun telah diberi isyarat kepada kita sampai azan ya. Baik. Kan ikut SOP yang telah ditetapkan kepada kita. Baik, kerana tu kita tengok sedikit mukaddimah sebab kita nak sentuh bab ni. Bab yang kita bicarakan ni, kita masih berada bab ikhlas, babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Baik, kita masih ada di dalam bab ni dan hadis yang terakhir. Sebelum tu beberapa perkara yang kita perlu ambil berat ataupun ambil perhatian. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala ada satu kitab yang penting dalam memperbicarakan perkara berkaitan dengan tasawuf ni, Asy-Syari'ah wa Tariqah. Bicara tentang perjalanan tasawuf ni. Baik, beliau menyatakan beberapa perkara yang penting dalam kitab tersebut. Beliau menukilkan satu pandangan Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada membicarakan secara terperinci tentang perbuatan-perbuatan hati dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iraqi fi Amalil Qalbiyah. Baik, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kata beliau, ia berkata sedikit perkataan mengenai penjelasan tentang amalan-amalan hati. Pasal apa kita nak cerita ni? Tentang ikhlas. Baik, tentang amalan-amalan hati yang diterjemahkan sebagai maqamat. Tingkatan-tingkatan hati ni, kedudukan-kedudukan hati ni, kalau kita tengok kitab tasawuf, kita sebut maqamat. Tingkatan, satu tingkatan ke satu tingkatan ke satu tingkatan. Kita takkan sentuh benda ni dengan panjang sikit. Kita nak terang tentang benda lain. Kerana tu kita tak sentuh tentang istilah ni. Baik, maqamat dalam kitab-kitab tasawuf ni disebut sebagai tangga ataupun darajat. Baik, dan ahwal, hal keadaan kondisi seseorang. Daripada orang yang keadaan nafsu dia, kita kata
penuh dengan segala serabut wala kelang kabut ni kan, daripada keadaan nafsu dia yang tak terdidik, dia naik daripada tahap nafsu yang paling rendah tu kepada nafsu lawamah, dia naik satu-satu tahap sampailah kepada nafsu yang dikatakan mutmainnah, ataupun lebih atas daripada tu dikatakan sebagai maradiyah. Baik, ini tingkatan nafsu, dan perubahan-perubahan yang berlaku disebut sebagai ahwal. Baik, kata beliau, yang merupakan bahagian yang penting dalam prinsip agama, seperti cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, tawakal kepada Allah Ta'ala, ikhlas, syukur, sabar, khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Ini semua sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati yang kita sebut sebagai sifat mahmudah, terpuji, yang perlu kita latih untuk bawa masuk. Benda ni tak ada free dalam hati kita, kita kena melainkan kita lalu fasa buat latihan sampai datang dalam hati kita sifat-sifat tersebut. Disepakati oleh oleh ulama bahawa segala amalan ini menjadi wajib ke atas seluruh manusia. Didik hati kita dengan sifat-sifat ni, dia bukan sunat. Dia bukan tak apalah kot, tak apalah benda ni pelan-pelan, yang penting kita semayang. Tak. Dia mungkin dah pada tahap tarbiyah yang pertama kita melihat pada solat. Sebab solat adalah alat ataupun perantaraan untuk mendatangkan sifat-sifat ni. Tetapi kita tak maksudkan semata-mata kita mendirikan syariat ni meninggalkan usaha untuk kita membentuk hati kita dengan sifat-sifat tersebut. Sehingga kan kita merasakan benda ni tak penting, ataupun benda ni sunat saja, dan kita membelakangkan perkara ataupun usaha untuk mendatangkan sifat-sifat tersebut. Ni yang dibicarakan oleh Syekh. Tak, kata beliau, yang ni bukan sunat. Tak, kena buat, kena usaha. Hati kita ni perlu dididik dengan sifat ikhlas. Hati kita ni perlu dididik dengan sifat rasa bersyukur. Hati kita ni perlu dididik dengan perasaan khauf, takut kepada Allah. Hati kita ni perlu dididik dengan sifat tawakal. Benda-benda ni bukan kata sunat, menjadi wajib ke atas kita. Baik. Berkenaan dengan hal penciptaan manusia, maka manusia boleh dikelompokkan, dikategorikan dalam 3 golongan. Sebagaimana menurut amalan tubuh manusia ni, kita boleh kategorikan kepada 3 golongan. Ada 3 golongan manusia melihat kepada amalan zahir manusia. Baik, ada satu golongan orang yang disifatkan oleh Allah sebagai zalimin. Siapa? Iaitu orang yang tidak mentaati perintah Allah dan juga lupa mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Golongan ni disifatkan dalam Al-Quran sebagai golongan al-zalimin. Mereka ni golongan yang melanggar perintah Allah Ta'ala, dan mereka ni adalah golongan orang yang Allah suruh, benda yang Allah suruh dia tak buat. Allah sifatkan mereka sebagai golongan al-zalimin, orang yang melampaui batas. Baik. Golongan yang kedua disifatkan sebagai al-muqtasid. Siapa mereka ni? Iaitu orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan bersabar daripada apa yang dilarang oleh Allah. Mereka ni orang yang menegakkan hukum Allah, makna beramal. Benda yang Allah suruh mereka beramal. Dalam keadaan kedua, mereka ni bersabar daripada apa yang dilarang oleh Allah. Bukan mereka tak ada langsung keinginan nak buat benda yang Allah larang tu. Ada, tapi sabar. As-sabru anil ma'siyah. Yang ni memang cukup susah. As-sabru adalah ta'ah. Adakala orang boleh sabar melakukan ketaatan, tapi sabar daripada meninggalkan kemungkaran ni, dia perlu kepada satu tahapan iman yang lebih lagi. Sebab tu kita tengok ada orang boleh bangun tahajud tapi tak boleh tinggal mengumpat. Susah dia kata, lah tak makan daging hari ni. Contoh kan. Dia kata susah lah kan.
cerita mai kat dia tentang seorang tu. Dia rasa punya nikmat dapat cerita pasal orang kadang-kadang kan. Tapi dia ni tahajud tak tinggal, sedekah rajin kan, banyak benda kebaikan. As-sabru 'anil ma'siyah, nak meninggal, sabar daripada melakukan maksiat ni, dia perlu satu tahapan iman yang lebih sikit daripada sabar melakukan ketaatan. Sabar ketaatan pun dah boleh tahan dah kan. Nak bangun subuh, nak bangun tahajud tu pun dah kira boleh tahan dah kan. Bukan mudah. Tapi lebih lagi nak tinggal kemungkaran, nak tinggalkan dosa. Setiap manusia dilorongkan oleh Allah kelebihan untuk satu kelebihan dalam satu amal-amal kebaikan yang tertentu. Dan dia ada kelemahan-kelemahan yang tertentu. Ada orang bagus dia dalam bab ni, cakap akhlak, lemah lembut, segala mak nenek ada baguslah kebaikan dia. Tapi dia ni macam kita sebutlah kan, dia ni hantu duit si. Kan? Bila duit dia lemah. Dia lupa hutang tak bayar, tak hutang dia minta hutang. Kan? Buat niaga dia bukan nak tipu, tapi dia macam mana tertipu menipu. Faham tak istilah tu? Tak sengaja dia kata saya ni tahulah, tak sengaja, saya bukan saja nak tipu, tak sengaja nak tipu. Kan? Skrip dia susun cantik. Semua ada kelemahan-kelemahan yang tertentu. Dan dia berusaha untuk memperbaiki diri dia. Dia ada kelemahan, dia tahu kadang berlaku, kadang tinggal, ada penyesalan dalam hati dia. Orang-orang macam ni masih lagi masuk dalam golongan muqtasid. Dia tak mau, tapi kadang-kadang terlaku oleh dia dosa tersebut. Masih lagi muqtasid. Baik. Tapi kita tak menafikan kata bila dia buat dosa tu dia tak minta maaf. Kalau dia ambil duit dia tak bayar balik. Tak, dia mesti, yang tu bab syarak lain cerita, dia mesti bayar balik. Dan dia duk ada golongan mana ni? Masih lagi muqtasid. Baik, golongan yang ketiga yang disebut sebagai golongan sabiqun, as-sabiqun bil khairat. Baik, golongan ni ialah orang yang berusaha sedaya upaya untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Allah menyebut dalam surah Al-Fatir ayat ketiga. Golongan as-sabiquna bil khairat ni, mereka mengerjakan semua perintah Allah Ta'ala yang wajibat. Amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, masnunat, yang dituntut ke atas mereka. Mereka mengerjakan, meninggalkan segala muharramat, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan makruhat. Bahkan mereka cuba untuk meninggalkan benda-benda yang dibenci oleh Allah, makruhat. Bahkan orang pada golongan muqtasid dan sabiqun bil khairat ni, apabila melakukan dosa-dosa mereka diampuni dengan sebab taubat dan amal baik ataupun usaha-usaha untuk mereka melakukan kebaikan dan taubat yang dilakukan oleh mereka. Mereka ini dalam golongan kedua dan ketiga ini Allah Ta'ala muliakan mereka. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut surah Yunus ayat 62-63, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul aliyil azim. Ala, ketahuilah oleh kamu, inna awliya Allahi la khawfun alaihim, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan alaihim, ke atas mereka, terhadap mereka. Tak ada ketakutan. Walahum yahzanun, dan mereka ni tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman, dan mereka ini wa kanu yattaqun, mereka ini orang-orang yang bertakwa. Aulia Allah ialah orang yang beriman dan beramal saleh, yang itulah aulia Allah, dan mempunyai tingkatan-tingkatan hati yang tinggi. Mereka ini terdiri pada dua jenis, golongan yang khas dan am, istimewa dan orang aulia yang biasa.
yang disebut sebagai al-muttaqin dan golongan as-sabiqun bil khairat. Baik. Apa yang nak diceritakan di sini, manusia terbahagi pada 3. Apa pembahagiannya ni? Satu, golongan orang yang zalim. Dia kira langgar perintah Allah ya. Buat benda yang Allah larang. Apa yang Allah kata jangan buat, dia buat. Benda yang Allah suruh, dia tinggal. Golongan ni Allah labelkan sebagai al-zalimun. Orang yang menzalimi ala anfusihim, atas diri mereka. Apa kezaliman mereka buat? Mereka menghalang diri mereka untuk masuk ke dalam syurga Allah. Mereka ni golongan yang disebut sebagai melampaui batas. Golongan yang kedua ni, golongan muktasid ni, golongan ni paling ramai. Yang kedua ni golongan yang melakukan perintah Allah, tapi berlaku juga accident kadang-kadang. Kan? Langgak sana, langgak sini kan. Tapi mereka ni bersabar. Sabar daripada melakukan maksiat. Tarikkan maksiat dalam hati itu bukan kata sikit. Nak kepada maksiat tu ada. Tetapi dia sabar daripada melakukan. Dia cuba bertahan daripada melakukan. Tapi ada kala berlaku juga, bukan tak berlaku. Nabi pun sebut, kalau kita selalu dengar hadis tu, orang mukmin bukan orang yang tak buat dosa, kita selalu sebut, tapi tak melazimi dosa. Nabi sebut, kan? Idza sa'atka hasanatuka, apabila sayyi'atuka, apabila sa'atka, apabila dosa kesalahan kamu membuatkan kamu sa'at, merasa sedih, wasarratka hasanatuka, dan membuatkan kamu rasa gembira, hasanat, kebaikan kamu, fa anta mu'min, maka kamu orang mukmin, kata Nabi SAW. Hadis tu sama ada depan belakang, belakang ke depan. Tapi hadis tersebut Nabi sebut, bila idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau kebaikan kamu membuat kamu rasa seronok dapat buat kebaikan, dan bila buat dosa kamu rasa sedih kamu melakukan dosa, maka kamu orang mukmin. Nabi bagi syarat apa? Orang mukmin bukan tak buat dosa, tapi orang mukmin tak melazimi dosa, tak bangga dengan dosa. Yang golongan nombor 1 ni, dia bangga dengan dosa. Bangga ada kala dengan lisan. Dia cakap terus terang dalam di media masa. Dia maki orang terus terang. Dia ucap perkataan lucah terus terang. Golongan yang kedua ada yang kala dalam golongan pertama ni dia tak sebut, tapi dia buat dosa tersebut. Dia tangkap gambar dengan lelaki yang bukan mahram, contoh kan, dan dia upload di video ke di mana, di media masa. Dia tunjuk dia melanggar perintah Allah dan dia bangga. Satu kena kejahilan kan, satu bukan jahil, tahu dah, tapi saja menunjuk, nak tunjuk ke orang. Tuan-tuan, hari ini memang kita ada zaman tersebut. Yang ini golongan yang sangat berbahaya. Dia buat dosa dan dia bangga dengan dosa. Zalimun. Ada orang yang melakukan dosa, hari-hari dia buat, dia langgar perintah Allah dan dia tak taat pada perintah Allah, tapi dia rasa malu. Dia tak rasa bangga. Yang ni tak apa lagi. Tapi golongan yang kita sebut ni lebih berbahaya. Golongan ni dia lakukan dosa dan dia bangga dengan dosa. Dia menghampiri kepada kekufuran. Bahaya. Baik. Golongan yang kedua ni, dia buat dosa. Dia buat dosa. Dia taat pada perintah Allah, dia tinggal larangan Allah, tapi ada kala dia buat dosa. Tetapi dia rasa sedih. Sa'atka sayyi'atuka. Dia buat dia sedih, dia buat dia sedih. Bukanlah kita duk bagi motivasi suruh buat dosa dan rasa sedih, jangan silap faham pula kan. Manusia, dan dia tak bagi alasan pula bila dia buat saja, lepas tu dia kata nak buat lagu mana, manusia memang lagu tu. Tak pula kan. Yang tu dia macam tiket pula hari ni. Ya baki orang kata lebih kurang, lepas tu dia kata nak buat macam mana kan, manusia. Yang tu tak kan. Dia rasa sedih betul dalam hati, pasal apalah aku buat lagu ni.
Pasal apalah kau pergi kata lagu ni? Kita bagi contoh-contoh sahabat Nabi pun pernah ada. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah marah satu orang sahabat dalam satu pertengkaran antara mereka berlaku dengan Rabi'ah. Rabi'ah al-Aslami, dia telah mengeluarkan perkataan yang kesat. Dia rasa sedih. Ringkas cerita dia, akhir mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu tentang keadaan dia. Makna sahabat Nabi pun pernah berlaku, tetapi rasa sedih. Golongan yang kedua ni banyak. Golongan yang ketiga kita sebut tadi terbahagi kepada dua. Golongan yang sabiquna bil khairat tadi terbahagi kepada dua. Ada golongan yang khas, ada golongan yang am, yang umum. Golongan muttaqin dan golongan sabiquna bil khairat. Golongan ni golongan orang yang dapat taat pada perintah Allah, bukan takat buat benda yang wajib, buat benda yang sunat pun dia buat. Bukan takat tinggal benda yang Allah larang yang haram, benda yang makruh pun dia tinggal. Termasuk dalam sifat golongan sabiquna bil khairat ni, sabiqun ni apa? Dia berlumba-lumba nak buat kebaikan. Di antara petanda dia dalam hati dia ni ada isytiaq, kerinduan kepada perkara kebaikan. Bila disebutkan kepada dia satu benda kebaikan, dia rasa seronok. Orang sebut tentang, kata kita tahun ni ingat kita nak bantu orang tahun ni sikit, kita nak buat korban, kita betul ke? Dia rasa teruja kat arah ke? Apa saja perkara kebaikan orang nak buat, dia rasa teruja. Ini antara ciri-ciri orang yang ada sifat tersebut. Berlumba-lumba nak buat kebaikan. Dia ni punya ketagih perkara kebaikan. Seronok perkara kebaikan. Apa saja orang sebut. Orang sebut amalan sunat didirikan di masjid, di kuliah, semua dia nak pulun buat. Ini orang yang ada ciri-ciri nak menuju kepada golongan tersebut. Sabiquna bil khairat, berlumba-lumba nak buat kebaikan. Moga Allah golongkan kita di kalangan golongan orang-orang tersebut. Orang ni Allah sebut mereka ini adalah awliya Allah. Awliya Allah Ta'ala bukan kena orang namakan dia. Wali Allah sekian kan, Syekh Abdul Qadir ni, kena namakan dia. Ada kala di kalangan kita ada golongan tersebut. Golongan awliya Allah al-makhfi, yang tersembunyi, siapa pun tak tahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah bagi isyarat kepada kita daripada hadis yang kita sebutkan tadi. Cuma kita mengharapkan, kita doakan kepada Allah supaya kita masuk dalam golongan tersebut. Baik, kita sebut tadi, bicara semua tadi tentang perkara ni, cerita pasal apa? Kita nak mendidik diri kita untuk mencapai tahap tersebut. Nak menjadikan diri kita untuk mencapai tahap tersebut. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat ni semua adalah di antara cara-cara, kaedah nak memotivasikan diri kita untuk menjadi seumpama mereka. Macam mana nak jadi ni? Kadang kita ni sat okey, sat tak okey, sat on, sat off, kan? Sat lagi sembahyang sunat tak ketahuan, mai semangat tak ketahuan, sat lagi penat nak ingat sembahyang sunat pun kan. Sembahyang fardu pun doa azhar penat. Macam mana nak buat? Sentiasa nak kekalkan diri kita dalam motivasi, bersemangat nak buat kebaikan ni. Salah satu cara dia adalah mendengar kisah-kisah para awliya Allah Ta'ala, mendengar kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar kisah-kisah hikayat-hikayat, cerita kisah-kisah orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyebut hikayat ni tentang orang saleh ini adalah jundun min junudillah, satu tentera daripada tentera-tentera Allah Ta'ala. Dia boleh mendidik semangat, motivasi, kekuatan pada diri kita. Hari-hari kita dengar macam mana tentang keduniaan orang kaya, 10 orang kaya, 5 orang kaya, 15 orang kaya, 17 orang kaya. Kan dengar-dengar kita pun terasa nak jadi macam mereka. Kan? Hari-hari kita dengar tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang melakukan kebaikan. Kita dengar hari-hari, kita pun nanti rasa termotivasi nak jadi macam mereka. Jadi tuan-tuan, kerana tu kita sama-sama berusaha untuk menggolongkan diri kita, pastikan kita ada di kalangan golongan nombor 2 ataupun nombor 3. Jangan kita masuk menjadi golongan yang pertama tadi. Golongan yang pertama yang melanggar segala batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia terbahagi kepada 3. Baik.
Yang naik tingkatan-tingkatan ini bukan sekadar amalan zahir, dia memerlukan kepada amalan hati. Amalan hati yang kita bicarakan tadi. Tingkatan kualiti satu amalan di sisi Allah Ta'ala, dia tak bergantung semata-mata kepada zahir, dia memerlukan kepada amalan hati juga. Kalau amalan zahir dilaksanakan tapi tanpa bersama dengan pengisian amalan hati, kualiti amalan zahir tu nanti jatuh. Kita bagi contoh, orang kerjakan salat. Salat dia fardu dia buat, sunat dia buat, semua benda ni dia jaga. Daripada takbir sampai bagi salam, dia buat semua benda ni. Tapi dalam hati dia tak ada setitik pun khusyuk, tak ada setitik pun ingat kepada Allah, maka mutu amalan tadi jatuh, rendah di sisi Allah. Tak, saya nak tanya, sah tak sah? Sah lah, sah, tetapi mutu dia rendah. Sebaliknya pula, ada pula golongan orang pula, dia ambil berat tentang ikhlas. Ikhlas dia punya ambil berat dan tinggalkan amalan zahir ni. Macam mana? Dia tak semayang. Tanya apa siapa? Saya kalau nak buat, saya nanti buat betul-betul. Kalau tak buat, saya tak buat terus. Tak. Lah ni orang mohon pakat duk bersemayang, jomlah. Tak, saya kalau nak buat, saya nanti buat betul-betul lillahi ta'ala. Tak mau riak-riak duk tunjuk kat orang. Tak, saya tak buat terus. Saya tak ikhlas. Tu macam mana nak main ikhlas? Tunggu, didik hati dulu. Kenal Allah dulu baru kenal. Dia main lah pelik-pelik kan. Hang duk pergi sembah ni, hang kenal 4 segi duk pergi sembah dinding ni semua ni. Hang sembah siapa? Hati hang kenal ada Allah. Tanya dia balik macam nak kenal Allah, cari sendiri. Allah, yang tu yang leceh tu, serabut tu. Kan? Kan? Nak cari tang mana? Bukan ada kedai buku ke apa kan? Tuan-tuan, ikhlas ni perlu diusahakan. Dia bukan boleh dibeli. Perlu diusahakan. Ikhlas datang dengan melakukan amalan, bukan meninggal amalan. Yang ni keliru. Ada orang dia fikir tentang amalan hati, dia meninggalkan amalan zahir. Sebab tak semayang, dia makam, dia tak ambil kulit-kulit semua, dia isi hakikat, dia ahli hakikat. La haula wala quwwata illa. Hang bukan hakikat, hang ni geng shortcut. Dah sesat. Tinggal semayang-semayang pasal apa? Ahli hakikat, ahli tariqah ke, ahli makrifat ke, ahli hakikat ke. Tingkatan-tingkatan ini adalah nak menunaikan syariat, cerita tentang kualiti pelaku syariat tu. Sembayang ahli syariat, dia jaga tentang sembayang, tentang perkara sunat zahir dia. Sembayang ahli tariqah, kualiti hati dia jaga. Sembayang ahli makrifat, hati dia lebih lagi. Sembayang ahli hakikat, dia punya hati syuhud dia pada af'al Allah Ta'ala dalam solat dia tu lagi lebih. Maknanya dia penghayatan mutu solat dia tu lagi lebih. Kualiti khusyuk dia tu, ingat pada Allah tu lagi lebih. Semua tasawuf ni, amalan hati ni, nak bagi roh kepada amalan fizikal kita ni, fiqh kita ni. Ahli tasawuf, dia ambil RM1 pada orang pun, dia duk ingat, Allah ni, Allah duk tengok kena bagi balik. Orang bagi kepada dia pun, dia duk fikir ni, aku layak ke tak layak nak terima ni. Tasawuf ni pengisian dalam hati, penyucian hati, menaikkan makam satu orang daripada satu tahap ke satu tahap ke satu tahap sampai darjat ihsan. Bukan tinggalkan syariat. Selalu kita sebut perkara ni kekeliruan kadang berlaku. Dia letak tasawuf satu sudut, dia letak fiqh satu sudut. Akhirnya dia merendahkan fiqh pula. Bukan. Tasawuf ni untuk mengisi fiqh tu. Kualiti dalam amalan kita tu.
Ikhlas dalam amalan kita ni. Kita salat kerana Allah, tak mau dah siapa tengok, siapa kata apa pun tak terkesan. Pujian, cacian jadi sama pada kita. Tak ada ruang untuk ria, ujub, sum'ah. Orang puji pun tak terangkat. Orang keji pun tak ada beri kesan pada hati kita untuk tinggalkan amalan tu. Ni orang puji makin bersemangat. Orang kata sikit, tinggal habis memang. Ambil lah kambab, pasal lah kamu. Orang buat baik pun kata kat orang. Orang buat baik lah baru dia pun nak kata kan. Orang duduk gagal tak faham tak kata apa. Tak, dia ni semua tak pergi bagi ikut orang ni mesti adalah something lah tu untuk main kot mana. Dia duduk diam tak bagi siapa tak kata apa. Syaitan tak suka dia buat kebaikan. Syaitan hang ibadat hang punya pasal. Jangan duk ajak orang ibadat. Ibadat dia main kacau sikit. Hampir ajak orang kepada ibadat. Dia kata dia ni leceh. Dia akan datangkan gangguan. Ikhlas kena, macam mana nak datangkan ikhlas? Pertama, bukan meninggalkan amalan. Yang tu kita kena faham. Melakukan amalan. Nak tinggalkan fahsyak mungkar, Allah sebut apa dalam Quran? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah fahsyak dan mungkar. Tu tinggal semayang. Nak tunggu hati betul-betul ikhlas. Mana nak main? Jadi yang ni kita kena faham. Kekeliruan ni makin hari makin berleluasa berlaku. Baik. Hadis ni lah kita sedang berbicara pada hari yang lalu. Kita bicara tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Panjang lebar dah kita tengok sebelum ni. Cerita dia kisah apa? Kisah yang kita cerita pada hari yang lalu sebelum PKP hari itu tentang hadis ni, tentang 3 jenis orang dan 3 jenis amalan. 3 jenis amalan yang telah mereka lakukan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa hadis ni dalam bab ikhlas. Bab ikhlas dan ihdar niyah. Nak cerita tentang keutamaan ikhlas dan juga menghadirkan niat bila nak buat satu amalan. Bila nak buat satu amalan, hadirkan niat dalam hati kita. Aku buat ni kerana Allah Ta'ala. Baik. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Baik. Cerita ni berlaku pada zaman Bani Israel. Nabi cerita tentang zaman dulu ada 3 orang Nabi kata pemuda. Mereka ini satu hari mereka telah berlalu ataupun berjalan dan mereka masuk ke dalam sebuah gua. Mereka masuk ke dalam sebuah gua untuk bermalam, al-mabit. Baik. Pada umat yang sebelum kamu mereka berjalan sehingga mereka masuk waktu malam, mereka pun bermalam di dalam sebuah gua. Semasa mereka bermalam, di situ satu batu besar fanhadarat, satu batu besar daripada bukit telah jatuh lalu menutup pintu gua tersebut. Fasaddat alaihimul ghar. Depa masuk berjalan dah lewat malam gelap, depa pun masuklah dalam gua nak berehat sat. Lepas tu satu batu besar jatuh daripada depan pintu gua tu, tertutup pintu gua sampai depa pun tak dapat nak keluar. Baik. Mereka pun berkata bahawa perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada batu besar ini hanyalah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan perantaraan amalan-amalan kita yang saleh. Lantaran itu setiap orang daripada mereka pun berdoa dengan perantaraan amalan saleh masing-masing. Baik. Lepas tu apa mereka buat? Mereka ni orang-orang yang saleh. Kan? Kalau orang tak soleh takkan nak teringat benda ni. Kan?
Orang kalau kolej dia memang tak ada nak ingat dah. Kan? Macam mana nak buat dia kelang kabut pecah itu yang ni. Orang yang soleh cerita dia macam mana pemikiran. Orang yang soleh bila berdepan dengan kesusahan, pertama sekali dia nampak Allah. Orang yang soleh ni bila berdepan dengan kesusahan, nombor satu dia ingat siapa? Dia ingat Allah. Yang toleh ni bila berlaku kesusahan, nombor satu dia salahkan siapa? Salahkan Allah. Orang yang saleh, thiqatun billah, dia ada keyakinan, kepercayaan pada Allah Ta'ala. Orang yang toleh, dia tak ada kepercayaan pada Allah. Orang kata kat dia, macam mana pun pertama ni kita kena doa. Doa. Ni, suruh siapa nak bagi doa. Ni untuk matilah tengok ni dunia dulu. Nak semayang, nak pergi masjid. Apa lah semayang masjid ni, nak makan mendadak lah. Dia fikir makan dulu. Dah ada kebenaran dia, tapi kalau hang mati tak makan, lepas tu kalau hang ni ahli orang yang soleh masuk syurga, hang mati cekik ke darah kan, tercekik biji nangka kan, mati tercekik buah moktan kan, rambutan kan, hang mati lepas tu sembayang pun tak, apa pun tak, hang nak pergi mana? Orang yang soleh nampak akhirat, bukan tinggalkan usaha dunia. Orang yang toleh ni dia tak nampak akhirat, dia kira fikir semata-mata usaha amal dunia. Akhirat ni dia buat kadar-kadar. Kita ni buat ibadat ni kadar-kadar lah, tak payahlah kita over sangat. Kan? Kalau kita tak mampu sedekah pun tak apa, tak sedekah pun tak apa kan. Tara tak mampu 2 biji kereta dah beli dah. Kan? Tara tak mampu duk buat permohonan apa rumah tu lah 2-3 rumah duk beli dah kan. Orang tak ada, orang susah main rumah pun dia sapu, orang semua dia sesah. Tak, kita tak mampu nak sedekah, tak mampu duk belah aset. 2 biji dah rumah, tak mampu. Korban dia duk kalut. Taklah mereka ni nak menunjuk ke orang korban. Dia tak korban tiap-tiap tahun. Kita tak mampu, agama tak paksa. Korban ni kalau dalam rumah kita esok hari raya ni ada makan, mana kita mampu. Makan apa? Bapak pada makan lagi. Kucing di rumah dia pun gemuk dah, obesiti. Kan? Punya makan. Tu tak mampu. Ya Allah Rabbi. Kan? Alah sunat muakkadah kita ni. Benda ni kita tak payah paksa. Kan? Ya Allah Rabbi. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini pemikiran orang soleh. Bila depan dengan satu kesusahan, nombor satu dia ingat Allah. Dia nampak penyelesai masalah dia adalah Allah. Bukan tinggalkan usaha-usaha zahir. Jangan kita silap faham. Tetapi nombor satu dia nampak, kerana hati dia ada pergantung dengan Allah, dan pertama sekali dia nampak Allah. Allah saja boleh selesaikan masalah. Baik. Orang toleh tadi kita sebut, soleh lawan dia tu toleh. Toleh ni, dia nombor satu, dia akan salahkan Allah. Dia tak nampak Allah. Lebih teruk bila orang peringat daripada dia tentang Allah, dia nanti marah. Sudut sebutlah Allah ni semua, kan? Lemah aku dengar. Lemah. Allah Rabbi. Baik. Kedua, tengok daripada kisah mereka ini. Pertama, mereka ingat kepada Allah. Dan kedua, penyelesaian mereka, orang yang soleh ni, dia nampak pertama dengan perantaraan amalan soleh dia. Tak menafikan amalan zahir, tapi dia nampak amalan soleh. Baik. Tengok apa yang mereka kata. Faqalu. Mereka 3 orang sepakat kata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati, tak ada yang dapat melepaskan kamu daripada batu besar ini illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum, melainkan dengan kamu berdoa kepada Allah bisalihi, dengan perantaraan. Ini disebut sebagai wasilah, kita sebut. Yang ni orang duk bergerak, duk berperang tak habis-habis ni. Hari itu kita nak bicarakan tentang tajuk wasilah. InsyaAllah sekali lagi kita akan bicara tentang wasilah ni saja. Baik. Bisalihi a'malikum, dengan perantaraan
amalan-amalan soleh kamu. Dia bukan sebut amalikum, a'mal, amalan-amalan soleh. Yang ni disepakati. Kita minta doa dengan keberkatan ataupun dengan perantaraan amalan soleh kita. Wabtaru ilaihil wasilata. Allah sebut di dalam Al-Quran. Wabtaru, minta oleh kamu ilaihi kepada Allah Ta'ala al-wasilata, dengan wasilah. Wasilah di situ Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala menyebut dalam Safwatut Tafasir, antara penafsiran dia adalah, perantaraan dia apa dia? Wasilah di situ bisalihi a'malikum, dengan amalan-amalan soleh. Kita minta Allah terima doa kita dengan perantaraan amalan soleh kita. Sebab disebut a'malikum. Kita ni orang yang jaga, contohlah jaga puasa. Isnin Khamis kita jaga puasa. Kita hadapi satu kesusahan, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan keberkatan puasa aku ni, aku usaha susah payah jaga puasa aku ni sikit sebanyak, ya Allah, kau terimalah doa aku sekian-sekian. Ataupun kita buat sedekah pada hari tu. Kita buat sedekah. Anak kita sakit. Anak kita sakit dan kita harap Allah Ta'ala sembuhkan dia. Kita sedekah pada hari tu kepada anak yatim, ataupun kepada sebuah institusi, satu madrasah, ataupun kita sedekah di masjid buat makan sikit. Dengan tu kita berdoa, ya Allah, dengan perantaraan kenduri yang aku buat ni, engkau sembuhkanlah anak aku. Yang ni duk berlaku kat orang kita duk buat benda ni, kan? Kita buat sedekah kadang, kan, hantar ke masjid kadang, bagus. Cuma saya kata lebih bagus kita bagi yang pada yang memerlukan. Habis itu tak payah hantar main masjid. Tak, bukan. Kan masjid kita makan banyak dah. Kan? buat bagus. Setiap minggu kita buat bagus. Kan? Lebih-lebih lagi kalau ada kuliah. Bagi kat ustaz lebih sikit. Pun bagus. Kan? Tapi saya kata, dia lebih besar ganjaran dia bila kita beri kepada orang yang memerlukan. Ada orang yang sangat memerlukan. Ada ibu tunggal yang ada anak 6. Setengah struggle, susah payah nak membesarkan anak. Ada budak-budak yang miskin, nak bayar yuran sekolah tak dapat, tak mampu. Pada mereka ni kita bagi ganjaran dia lebih besar. Kerana itu tak nafikan, bukan kata larang kan duk buat di masjid kan, di sana sini kenduri, tak. Baguslah, bagus. Tapi kita kena cerdik sekadar buat amalan ni, kadang kita kena cari sesuatu yang membesarkan ganjaran pahala kita. Itu yang kita maksudkan. Sikit lagi kita bagi habis tuan-tuan. Sampai isyak janji kan. Baik. Jadi kerana tu, bila kita buat satu amalan kebaikan, kita jadikan sebagai, kita kata, penguat wasilah ni. Penguat doa kita untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Ataupun kita buat banyak amalan kebaikan tapi kita tak tahu yang mana yang paling kuat, kita doa, ya Allah, dengan keberkatan sikit sebanyak amalan yang aku buat ni, ya Allah, kau bantulah aku untuk selesaikan masalah sekian. Boleh tak? Boleh. Kita puasa hari tu, kita lepas-lepas nak maghrib, nak dekat sebelum maghrib nak buka puasa, kita kata, ya Allah, kita berdoa, ya Allah, dengan perantara puasa aku pada hari ini, ya Allah, kau maha mengetahui, ya Allah, aku bersusah payah ni kerana nak dekatkan diri kepada engkau, ya Allah, selesaikanlah masalahku sekian-sekian. Bergaduh dengan anak kah, bergaduh dengan bini kah hari tu, nak pujuk pun susah. Kan, contohlah kan, kita doa, ya Allah, selesaikan masalah aku. Farak daripada ni, cabangan daripada inilah orang-orang mengambil keberkatan doa daripada orang-orang yang soleh. Satu daripada keberkatan amalan soleh kita sendiri. Dalam hadis ni sebut bisalihi a'malikum, kan? Ini muttafaq yang telah dipersetujui. Kedua, kita menumpang keberkatan doa orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita tengok ulama ni bagus, warak, kan? Ataupun ustaz ni bagus, warak, kan? Jangan tengok ustaz yang ni tak warak, kelang kabut, kan? Contoh, kan? Kita tengok ada orang tua yang sangat soleh, jaga amalan dia, kita minta kepada dia, tolong doakan kepada saya. Tapi bukan dia tinggalkan amalan, dua harap doa saya.
Saya kira jumpa syekh tu mai, saya minta dia doa insya-Allah kot. Dia semayang tak? Kira dok pergi ziarah ulama, makam tu, makam ni, macam-macam makam dia pergi ziarah, dok pergi doa, minta doa. Tapi semayang tunggang langgang berterabak. Itu tak jadi. Nak kuat doa lagu mana fardu pun tinggal. Bukan masbuk dah. Kan? Tak ada dalam list. Yang tu tak boleh. Jadi cabangan daripada ni, kita menumpang satu dengan kekuatan doa orang, doa tentang amalan soleh yang kita buat. Satu lagi, doa orang-orang yang soleh. Yang ni banyak kita buat, tetapi kita tak ittikal. Maksudnya kita tak meninggalkan amal, bergantung dengan doa orang soleh semata-mata. Saya lega dah lah. Pasal apa? Saya dah pergi jumpa syekh tadi, minta dia doa saya. InsyaAllah kot. Tak ada apalah. Memang settle lah. Dia nanti selotok. Ingat apa ni selotok-selotok. Ingat boleh bagi rasuah ke? Kan? Tak lagu tu. Cuma dia jadi penguat, pembantu kita. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan sambung lagi insyaAllah. Tajuk ni insyaAllah. Kita akan sambung hadis ni lagi insyaAllah sehingga kita tamatkan muzakarah kita berkenaan dengan hadis ni, hadis yang terakhir dalam bab ikhlas. Kita bicara pada hari ini 3 perkara kita sebut tadi. Pertama, kita sebut tadi manusia dibahagikan oleh Syekh Allamah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dinukilkan pandangan beliau oleh Syekh Zakaria rahimahullah ta'ala dalam kitab Syariah wa Tariqah. Kata beliau, manusia terbahagi kepada 3. Satu, golongan zalimin, orang yang langgar perintah Allah, tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala suruh. Kedua, golongan yang melakukan ketaatan kepada perintah Allah dan sabar daripada melakukan maksiat. Dan tak terlepas juga kadang-kadang dia tersilap langkah melakukan dosa dan maksiat dan dia menyesal. Dan golongan yang ketiga adalah golongan as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang yang berlumba-lumba nak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Manusia terbahagi dalam tahapan amalan ni, manusia terbahagi kepada 3 bahagian. Baik, golongan yang ketiga dan kedua ni disebut sebagai awliya Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma tak samalah nombor 2 dengan nombor 3 tadi. Dan kedua, kita bicarakan tentang amalan salih. Kita cerita tentang amalan salih. Baik, bagaimana satu orang nak memperbaiki keikhlasan dalam diri dia tu, dia bukan meninggalkan amalan, tapi dia melakukan amalan salih. Dan kita tidak mengasingkan amalan fizikal dengan amalan hati. Kedua-dua ni serentak kena berjalan. Sentak kena berjalan. Sambil kita melakukan salat, sambil kita memperbaiki khusyuk. Sambil kita melakukan salat, sambil kita memperbaiki ikhlas. Dengan amalan salat ni juga akan memperbaiki amalan-amalan hati kita, memperbaiki sifat-sifat hati kita. Baik, yang ketiga kita sebut tentang hadis ni. Kita mula bicara tentang hadis ni, menyebut tentang 3 orang. Nabi bagi contoh 3 orang daripada Bani Israel yang berjalan. Mereka bermalam di dalam satu gua dan batu telah jatuh sehingga tertutup, dan mereka minta bantuan kepada Allah Ta'ala dengan perantaraan amalan kebaikan mereka. Satu, pertama kita sebut ciri mereka ni orang soleh, bila hadapi masalah mereka nampak Allah, bukan menyalahkan Allah. Nampak Allah, yakin kepada Allah, mereka minta kepada Allah Ta'ala. Dan kedua, kita sebut ciri mereka adalah mereka minta bantuan kepada Allah dengan wasilah, dengan perantaraan, iaitu perantaraan amalan soleh kebaikan yang mereka lakukan. Ini dikatakan sebagai penguat bagi doa kita. Kita pun boleh melakukan perkara tersebut dan sangat-sangat dituntut untuk menguatkan doa kita. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita sebut farak, cabangan daripada perkara tersebut adalah kita meminta doa daripada orang yang soleh. Boleh tak? Tak boleh? Boleh. Kita minta doa daripada orang amal soleh, tapi bukan kita meninggalkan amalan soleh. Semata-mata bergantung kepada doa tersebut. Kita berterusan minta doa dan kita berterusan juga melakukan amalan kebaikan. Semoga sedikit sebanyak yang sempat kita muzakarahkan ni, Allah memberi keupayaan, kekuatan kepada saya untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan kepada kita sama-sama untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah merezekikan ikhlas kepada kita. Wallah Subhanahu Wa Ta'ala a'lam. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukur kulluh ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala ali Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.